Okay, bila kita cakap pasal electrical lah, cakap pasal electrical, awak pun semua memang dalam kehidupan harian kita tak boleh elak dia punya, orang kata apa, elektrik ni lah. So, satu yang apa ni, elektrik yang kita dapat ni, siapa yang supply dia? TMB. Okay, so kalau dekat Semenanjung ni TMB lah kan. Tenaga Nasional Berhad kan. Dia yang supply. So actually bila macam tu dia ada badan yang monitor semua ni. Sebab Sabah Sarawak dia punya company yang supply electrical ni berbeza pula Tetapi dalam satu Malaysia ni kita ada satu badan yang kita panggil Suruhanjaya Tenaga lah. Dia yang monitor dari segi polisi, dari segi standard. Dia orang ada badan-badan yang orang kata apa, yang monitor, dia buat kajian, sentiasa ada data-data yang setiap masa dia akan ni lah, dia akan sentiasa ni lah, orang kata apa, ambil kira lah berdasarkan isu-isu semasa lah. So ni standard yang TMB kena supply kepada kita lah, customer. So ni dia punya standard dia. So dalam electrical kita kena electrical voltage lah. Voltage biasanya supply ni kita ambil dari segi voltage. So voltage ni kita boleh kategorikan kepada tiga lah, kepada tiga. So dia ada low voltage, medium voltage dan juga high. Dan untuk medium dan high ni biasanya dia fokus untuk customer-customer yang large industry lah, large scale punya industri. Higher institution, shopping complex ataupun industri-industri yang guna tenaga besar lah. Kemudian untuk talian penghantaran pun samalah, dia guna untuk dia guna high voltage jugalah. Underground cable, overhead transmission line. So ni semua ni dah ada level-level dia lah. So kalau untuk voltage 275 kV dan juga 500 kV, ni dia digunakan pada transmission line yang atas kepala lah, overhead. Yang awak selalu jumpa kalau kat tepi highway kan, banyak transmission line yang kabel-kabel elektrik talian penghantaran. Tu ni lah yang bahagian ni lah, 500 ataupun 275. Kemudian biasanya kalau daripada selepas talian penghantaran, dia akan masuk kepada distribution. So distribution ni dia akan distribute kepada bandar-bandar, masuk kepada pekan-pekan semua tu, kepada bandar-bandar. So biasanya dia akan guna underground cable. So underground cable ni dia punya voltage level ni, inilah yang disenaraikan daripada 132 sehingga 6.6 kV. Dia punya voltage dia lah. So bergantung kepada keperluan tempat. So dia tak sama, dia setiap locality tu dia berbeza dia punya requirement. So voltage level ni pun berbeza. Tapi dia punya range dia inilah dia, 132, 66, 33, 22, 11 dan juga 6.6. Kemudian untuk large scale industry, so ni biasanya dia akan masuk 11 kV lah. Dekat large scale industry dia akan ambil daripada 6 kV, 11 kV ni dia akan step down pergi kepada voltage yang dia nak lah. So tu untuk yang medium dan juga high voltage punya user lah. So kita assume, kita anggap overhead transmission line, underground cable ni macam user lah juga sebab digunakan tu kan. Kemudian untuk low voltage pula, untuk kita lah residential, commercial, small industry. So dia akan gunakan yang low voltage punya level. Sama ada 230 volt yang single phase lah. Kebanyakan rumah kita guna single phase. Ataupun 400 volt 3 phase. 3 phase ni ada setengah-setengah rumah ataupun shop lot, kedai-kedai dia guna 3 phase. Sebab dia guna power banyak, jadi awak dah tak ada penjimatan kalau awak guna single phase. Sama macam rumah, kalau rumah awak guna elektrik banyak,
mungkin setiap bulan lebih daripada 500-600, then lagi baik awak guna 3 phase. So 3 phase dia punya orang kata apa, ada ada lebih penjimatan lah bila awak guna 3 phase. Okay, so ni dari segi electrical supply system. So ni dia punya voltage level lah. So kita dari segi kategori 1 kV ke bawah adalah low voltage. Low voltage. So kalau 50 kV high voltage. So antara 50 kV dan 1 kV tu adalah kita anggap dia sebagai medium voltage lah. So ni standard lah daripada Suruhanjaya lah, Suruhanjaya Tenaga ST. So kalau awak tengok dari segi kategori ni, kalau awak tengok balik, kalau kita reverse balik ke sini, kita boleh tengok. So yang untuk kita residential ni kita low voltage lah kan. Untuk dah ada setengah customer macam large scale industry ni pun sebenarnya dia masih dalam medium voltage lah, sebab dia less than 50 kV. So biasanya dia akan ambil 11 kV lah, 11 kV. So kebanyakannya yang high voltage ni banyak dekat talian penghantaran lah, banyak talian penghantaran. Okay, so setakat ni boleh ikut boleh awak tak ada rasa mengantuk lagi kan. Alright, so kita tengok pula dari segi sistem lah. So ni semua ni standard dia tau. Maksudnya daripada Suruhanjaya Tenaga, dia dah setkan dia siap-siap. Dia dah ada guideline, dia dah ada polisi dia yang mana TMB, SASB yang dekat Sabah tu dengan Sarawak punya electrical punya supply ni, dia orang kena follow yang standard ni. So biasanya untuk single phase, dia mesti 2 wire je supply daripada electrical supplier. 2 wire je. So that's why masuk kat rumah awak ni sebenarnya 2 wire, 2 kabel je. Live dengan neutral, ada 2 kabel. So dia kena supply single phase, 2 wire, 230 volt, dia punya voltage level dia, up to 12 kVA maximum demand. So ni maximum power lah. VA dia maksudnya voltage darab current. So power lah sebenarnya. Kalau awak tengok dekat kettle awak dia tulis kan, apa ni, biasanya 900 watt ke 1000 watt ke, itulah power dia. Cuma ini dia ambil dalam apparent power lah, maksudnya voltage darabkan power. Dia consider yang overall punya. Sebab kalau yang dekat kettle ataupun dekat setrika awak tu dia ambil yang ditunjukkan tu dalam watt tu adalah real power lah, power yang betul-betul awak guna. Tapi yang TMB charge biasanya yang overall, bukan hanya real power, real power dan juga reactive power. Maksudnya total power lah. Dia ambil total power. So kemudian untuk yang 3 phase pula, ada kabel yang masuk daripada TMB ada 4. 1 neutral dan 3 lagi, inilah tu, so kita panggil 3 phase. Ada 3 phase yang masuk. So voltage dia 400 volt. Dan maksimum dia ni lah 45 kVA. 45,000 watt lah lebih kurang. Kemudian dia satu lagi 3 phase 4 wire dengan current transformer meter. Ni biasanya untuk yang besar-besar lah, yang small industry. So biasanya dia akan guna yang ini sebab dia orang guna dia orang akan ada current transformer sendiri yang dia orang panggil apa sebab dia guna power tinggi lah. So dia punya level power dia maksimum dia adalah 1000 kVA. Maksudnya apa ni, 100,000 lah, 100,000 watt. Dia punya demand dia. So ni untuk low voltage system. Dan kalau untuk high voltage system, ini dia yang list ni. Ni medium voltage 11, ni pun medium voltage, yang ini high voltage. So biasanya ni untuk large industry lah. UTHM kita ambil yang ni. Kita ambil yang 3 phase 3 wire 11 kV ni lah. Load. So kita feed daripada 11 kV, kita step down kepada 3 phase lah. 3 phase dia nak pecah-pecah lah, pergi kepada setiap building lah. Okay. So ni daripada ni dia steady state supply voltage performance. So ni maksudnya electrical supplier
dia mesti supply kat kita ikut standard yang dinyatakan kat sini. So maksudnya dia punya variation ni lah. Okay, katakan dia kena supply 230. So untuk voltage kat rumah kita kan. So dia ada minus 10% plus 5%. So lebih kurang lah ataupun minus 10 plus minus 10% lah contohnya. So kalau plus minus 10% maksudnya apa? Kalau 230 ni 23 lah 10% kan. So 230 tolak 23 berapa? 230 tolak 23 berapa? 7. 7 kan? Satu lagi, kalau 230 tambah 23 berapa? 253 lah, betul tak? Kan? Lebih kurang lah. So kalau tambah 5% sebenarnya berapa? Half lah, 23 bahagi 2 dalam 11 lah contoh. So 24, 241 lah, 241. Sebab dia plus 5% minus 10%. Okay. So ini range yang voltage yang TMB kena supply kat kita. So kalau dia keluar daripada range ni, so kita boleh report lah kat TMB sebenarnya. Sebab dah keluar daripada range dia. Sebab apa? Semua electrical equipment yang kita beli, yang kita gunalah. Contoh peti ais, television, mesin basuh. Semua tu dia punya spek dia dah tulis kat belakang dah. Awak boleh tengok dia punya apa tu? Dia punya stiker, dia ada stiker kan? Ada stiker untuk setiap awak punya barang elektrik tu. Dia mesti tulis 220 hingga 240. Contohlah kan operation dia. Tambah-tambah komputer, lagilah sensitif lah. Biasanya komputer lagilah dia mesti, dia kadang-kadang dia punya plus minus tu 10 volt dia. So maknanya kalau 230 dia boleh operate dalam 220 hingga 240. Itu je. So keluar daripada tu dia dah tak stable barang-barang elektrik ni. Biasanya akan cepat rosak lah. So that's why kadang-kadang setengah-setengah rumah kampung, kalau awak pergi, awak bawa multimeter. Saya takut je. Putus-putus kan? Apa dia Iman? Aiman, terputus-putus. Tak dengar. Tes, boleh dengar tak? Putus. Masih putus-putus lagi ke? Masih putus-putus? Tes. Testing. Tak putus boleh. Okey, jelas kan? Oh, ada yang jelas, ada yang putus-putus kan? Kalau putus-putus bagi tahu saya. Mungkin line sebab saya dekat rumah saya pun ada satu lagi sesi Gmeet. Anak saya pun sekolah agama pun guna Gmeet juga. Jadi dia inilah. Dia mungkin inilah kot dia apa tu? Dia punya line pun tu sikitlah kot terganggu sikit kan. Mungkin saya tutup kamera saya kot. Saya cuba bagi tu sikit. Just saya tutup kamera saya Hopefully jelas lah. Tapi kalau kata tak jelas, kalau betul-betul awak mention kat saya. Takut saya seseorang kan takut kalau saya cakap seseorang je nanti awak tak ni pula tak jelas. Kalau betul-betul ni tak jelas lah. Okay. So biasanya kalau barang elektrik ni dia kena ikut range tu lah. So that's why kalau dekat rumah kampung ke, kalau awak measure sesetengahnya kadang-kadang sampai 300 volt dia punya voltage tu. Apa jadi? Dia biasanya high voltage voltage kalau dia naik banyak ataupun dia turun banyak, maksudnya dia ni 240 ni limit 240 ni dia punya sampai kata 240 lebih lah So tu dia punya limit dia. So kalau lebih daripada tu, kita punya peralatan elektrik, especially elektronik lah, dia sangat sensitif. So dia akan mudah rosak. Mungkin kalau kata awak beli barang elektrik awak tu, biasanya boleh tahan standard dia punya life cycle untuk barang elektrik ni mungkin 5 tahun lah. Kadang-kadang kalau kita jaga elok, kita boleh pergi sampai 7-8 tahun, 10 tahun. Kadang ada yang dulu punya barang boleh tahan lagi lama lah kan. Tapi
Kalau awak kawasan awak tu dia punya voltage tak stable. Mungkin terlampau out range lah. Dah ada keluar daripada range dia. Mungkin 250 voltage dia ataupun 260, 70. So barang elektrik awak akan cepat rosak. Mungkin setahun, 2 tahun dah rosak. Kadang-kadang awak rasa, alamak aku beli barang elektrik ni tak ada kualiti lah barang dia kan. Sekejap je rosak, dah kena beli baru kan. Peti ais, alamak cepat je dah kong dah problem kan. Dia punya elektronik dia rosak, kapasitor dia rosak dah. Kenapa kan? So awak tukar baru. Pun sama juga, benda sama yang berlaku. So biasanya bukannya disebabkan barang elektrik awak mungkin okey je kan. Kadang awak beli pun yang brand-brand yang dah okey. Kadang-kadang isunya adalah daripada awak punya supply voltage. Mentol pun sama, kadang-kadang lampu rumah awak kan kalau selalu nak terbakar. Kenapa selalu terbakar kan? So biasanya disebabkan daripada voltage level lah. So awak boleh measure lah, boleh check dia punya voltage level tu. That's why sometimes kadang mungkin setengah awak pernah hadapi lah. Awak tengah baring-baring, awak tengok awak pasang kipas, tiba-tiba kipas tu dia macam slow motion je. Mungkin setengah awak pernah jumpa lah. Pernah tak? Kadang awak dah letak full pun dia pusing perlahan. Dia maksudnya dia pusing slow je. So tu biasanya disebabkan voltage tu terlampau rendah. Turun daripada, kadang TMB dia buat maintenance, kadang-kadang ada orang pasang load yang besar, so voltage dia akan drop. So dia akan kipas akan pusing perlahan je. Padahal waktu biasa kipas awak dia laju je. Tiba-tiba dia slow. So tu kadang disebabkan voltage drop lah. Ataupun kadang lampu awak tu jadi malap. Sebab lampu ni pun kadang dia depend on voltage juga So kalau voltage dia drop dia akan mula malap. Tapi kalau dah keluar daripada range dia akan padam lah. Sama juga bila voltage tu naik meningkat lah. Kalau voltage tu meningkat, saya buka kabel. Nak bercerita tak kabel ni awak tak nampak saya, awak pun susah nak ni kan. Tak ada gesture kan. So biasanya kalau voltage tu naik, kipas awak akan pusing laju. Akan pusing laju daripada biasalah. Sama juga dengan lampu, dia akan terang betul lah. So tu that's why pentingnya voltage level tu dia kena ikut yang sepatutnya. Begitu juga untuk yang level-level lain lah, untuk yang medium voltage dan juga high voltage. Dia ada dia punya range dia yang mesti dipatuhi oleh electrical supplier. So ini yang untuk under normal condition. So apa maksud normal condition? Ni keadaan biasalah. Maksudnya keadaan supply biasalah. Kemudian yang kedua ni dia mention under contingency. So under contingency ni maksudnya kalau tengah emergency lah, problem ke ataupun mungkin ada power plant yang problem, so dia punya tu diringankan sikit lah, dia punya voltage variation dia. Tapi sebenarnya lebih kurang je pun kan. Ni plus minus 10, ni minus 10 plus 5. So dia tak boleh terlampau tinggi lah. Okay. Setakat ni okay, so kemudian kita tengok kepada jenis electrical supply user lah. Ni pengguna lah, jenis-jenis pengguna. So jenis pengguna kita ada higher institution, shopping complex, large factory. Biasanya large factory ni dia punya sendiri MDS, MSS dan juga DS. So ni adalah orang panggil apa pencawang elektrik dia sendiri dia ada. Kemudian dia punya switching substation dengan distribution substation. Dia ada sendiri. Dia punya khas sebab dia besar. Dia besar. Kemudian untuk low voltage kita ada ni lah, domestic user, shop plot dan juga public building. So kebanyakannya dia guna yang low voltage lah, di bawah 1 kV. Ni untuk jenis-jenis electrical supply user. Okay, ni actually yang ni lah, benda yang sama je. So saya move. Okay, so dari segi standard pula, ni standard yang Malaysian Standard IEC 638 ni standard dia. Ini dia punya range dia. So actually lebih kurang je ni. Minus 6 dengan plus 10. So ini yang standard untuk yang low voltage punya user lah. So dia ada single phase dengan 3 phase. So yang ni awak kena ingat lah, kena
kena remember, kena mungkin masuk test ataupun final lah. So awak kena, yang lain pun kena ingat. Tapi yang ini penting lah awak kena ingat sebab okey, untuk frekuensi kita kat Malaysia ni kita guna 50 Hz. So kita sama, kita ikut macam British Standard. So Malaysia Standard ni, MS ni ada ikut macam BS juga lah, British Standard. So 50 Hz kita punya frekuensi, dia punya variation dia plus 1%. Tak boleh kurang. Tak boleh kurang daripada 50 Hz. Maknanya 49.9 pun tak boleh. Dia mesti 50 Hz. Kalau nak lebih pun lebih sikit je, 1% je. Kemudian earthing punya setup dia mesti TT system. Kemudian dia punya range voltage dia, inilah 230 plus 10 minus 6. Sama juga dengan yang ni lah untuk yang 3 phase punya. Okay, itu habis untuk dari segi standard lah. Maksudnya apa yang electrical supplier yang electrical supplier ni kena provide dekat kita. Sebab kita customer alright. Okay, so dari segi kemudian kita tengok kepada electrical component. So untuk electrical supply ni, kalau awak tengok dekat rumah, luar rumah kita tu semua bawah TMB. Luar rumah daripada, kalau awak tengok kat dinding kat luar rumah ada meter kan. So ni meter lah. So ni meter elektrik kita. Ni meter elektrik. Kemudian kita ada, so ni kira macam dinding rumah lah ni. Sempadan. So ni kira dinding rumah lah. Dinding. So luar rumah kita tu meter tu, itu kalau ada masalah apa-apa, yang kena settlekan adalah TMB. Awak jangan berani-berani usik lah. Awak kena call TMB, nanti dia akan hantar lah dia punya technician dia ataupun engineer dia, ataupun dia punya orang kata apa, subcontractor dia untuk check lah ataupun fix lah yang isu yang untuk yang di luar rumah ni. Tapi lepas meter, yang keluar daripada meter masuk ke dalam rumah, yang pergi kepada awak punya DB box tu, yang tu semua di bawah tanggungjawab awak. Owner rumah lah, di bawah tanggungjawab pemilik rumah. So kalau nak tambah wiring ke, nak repair lampu rosak ke, DB dalam rumah tu problem ke, dah terbakar ke, semua di bawah tanggungjawab awak. Bukannya awak panggil TMB lah. So TMB takkan settlekan yang tu. Yang tu awak kena panggil tukang repair lah, electrical punya technician lah untuk fixkan isu tu. So biasanya di luar rumah, bermula daripada meter sampai keluar lah semua, maksudnya sampai ke pecahan elektrik semua tu di bawah tanggungjawab TMB. Start daripada selepas meter masuk ke dalam rumah, semua tu adalah di bawah tanggungjawab pemilik rumah. Itu dari segi maintenance lah, daripada hak lah. Maksudnya kalau awak nak tambah wiring ke semua yang bahagian awak boleh usik yang selepas meter je. Sebelum meter tak boleh usik. Kalau awak nak modify DB ke semua, itu hak awak lah. Tapi yang meter tak boleh usik. Meter nak pindahkan pun awak kena panggil TMB lah. Okay, so ni contoh dari segi wiring lah. Dari segi sistem lah, electrical system untuk rumah 2 tingkat. Rumah teres 2 tingkat. So biasanya kita akan ada 2 DB. Kalau dia standard dia macam ni. Dia kalau rumah setingkat, kita akan ada 1 DB. DB yang ada main switch, ada ELCB, ada MCB. So dia mula daripada meter, dia akan pergi ke DB lah. Kemudian DB tu dia akan pecah dua pula. Power, litar kuasa dan juga litar lampu. So ni, apa tu litar kuasa, apa tu litar lampu, yang tu saya akan explain nantilah. Tapi first kita akan tengok dulu kepada kepada DB ni. So daripada meter dia akan pergi ke DB. Kalau biasa rumah setingkat lah. Kalau rumah 2 tingkat, dekat tingkat atas pun mesti kena ada second DB. Kita panggil dia second DB lah. Sebab yang second DB ni dia ambil daripada first DB. Dia sebenarnya yang second DB ni dia bersambung daripada first lah. So dia akan bersambung. Dia akan bersambung ke sini daripada first DB.
Cuma first DB dia akan ada main switch. Lepas tu ELCB dan juga MCB. Yang second DB dia tak ada main switch. Sebab main switch yang switch utama je untuk awak on kan dan juga off kan awak punya electrical punya sistem dalam rumah. Kalau awak tutup main switch tu semua mati lah. Satu rumah awak tak akan menyala elektrik. Tu dipanggil main switch lah. Switch utama lah. So dekat bawah je yang ada. Tapi selain daripada tu, kedua-dua DB ni akan ada lah. ELCB, DB1 pun ada, DB2 pun ada. MCB pun sama. So DB2 ni dia control litar-litar elektrik yang dekat atas lah, yang tingkat atas. DB yang pertama, dia akan control yang bahagian bawah lah, tingkat bawah. Tapi ada juga kadang-kadang kontraktor ni, yang developer rumah ni, dia nak jimat. So dia buat satu je DB, kat bawah je. So tu dah tak ikut standard lah. So macam contoh lah, bila awak buat macam tu, apa masalahnya? Kalau contoh awak tidur kat tingkat atas, biasanya kalau rumah 2 tingkat ni, bilik awak kat atas kan? Betul tak? So kalau kata awak guna, tiba-tiba tengah malam, blackout, trip. Kan awak guna elektrik, tiba-tiba trip. So DB tak ada kat atas, ada kat bawah. So macam mana awak nak buat? Awak nak kena turun bawah pula kan? Nak kena pergi turun bawah, nak kena pergi check balik, nak kena buka balik. So bahayalah. So tu kira macam hazard lah sebab tengah-tengah gelap, katakan contoh. So nak turun tangga lagi, bahaya. So that's why biasanya dia kena ada ni lah, dia kena ada separate dekat atas satu. So bila trip, at least dia tak akan ganggu semualah. Kalau awak guna elektrik kat atas, kalau dia trip, dia akan trip yang bahagian atas je. Dia dah asing kan. Ataupun kalau trip kat bawah, awak duduk kat bawah, awak guna elektrik kat bawah, mungkin ada barang elektrik yang problem, dia akan trip kat bahagian bawah je. So dia tak akan ganggu semualah. So lebih, orang kata apa, lebih praktikal, lebih mudah untuk buat maintenance, electrical maintenance, dan lebih selamat. Kalau ni lah, maksudnya awak tak perlulah gelap-gelap tu awak nak, kalau tengah malam trip awak nak pergi, kena turun bawah kan, awak nak switch on balik awak punya switch lah. So tu dari segi ni lah, dari segi electrical supply punya ni lah untuk rumah 2 tingkat. Ni contoh rumah teres. So biasanya sekarang ni kebanyakannya, kalau dekat Malaysia, dia punya sistem electrical kebanyakannya underground cable tau. Tapi bila sampai dekat taman-taman, supply tu, voltage supply tu, dia akan masuk first kepada, dia panggil pencawan elektrik. So kalau dekat taman-taman ni awak akan perasan ada satu rumah, ada satu building, dia panggil pencawan elektrik lah. Biasanya ada logo TMB. Setiap taman biasanya ada. Awak akan perasan benda tu kan. So biasanya dekat depan dia akan tulisan no parking kan, untuk maintenance je kan, perasan kan. So yang itu maknanya daripada underground cable dia akan masuk kepada rumah tu. Saya ada gambar tak silap. Berat pula. Saya cuba cari. Mak tak jumpa, tak ada lah. Mungkin dekat ni kot, nanti dekat chapter ketiga kot. Okey, tak apa, nanti kita tunjuk lah. So biasanya ada pencawan elektrik. So pencawan elektrik itulah, dalam tu lah dia ada ni lah. Daripada underground cable ni biasa datang daripada supply. Dia datang voltage dia 11 kV. So 11 kV tu dia akan masuk ke dalam pencawan elektrik. Daripada pencawan elektrik tu baru dia step down kepada 3 phase lah. 3 phase lah, ada 3 wire lah keluar. So 3 wire tu lah baru dia pergi, dia naik daripada pencawan elektrik tu, dia akan naik kepada tiang elektrik. Baru naik tiang. So daripada tiang tu lah baru dia pecah kepada ni lah, setiap baris rumah tu lah. So setiap baris rumah pun dia just daripada tiang tu dia akan tarik kabel. 4 kabel lah. 3 red, yellow, blue. Kemudian tambah satu lagi neutral. So dia akan tarik pergi ke bahagian depan rumah ni, sebaris, semua sekali dapat. Nanti bila nak untuk setiap rumah tu dia akan tap satu je. So contoh biasanya awak akan ada ni lah. Kalau kabel ni sebenarnya nampak macam satu je kan, tapi sebenarnya dia ada 3 color lah. Satu red, kemudian ada yellow, saya lupa color sama je. Kemudian ada blue, ni awak ada red, yellow, blue. Kemudian awak satu lagi warna hitam. Warna hitam ni kita panggil neutral.
Hitam tak? Ada warna hitam. Dan kalau ni B ni blue lah, awak anggaplah dia warna di blue walaupun warna merah. So biasanya setiap rumah dia ada meter kan, contoh dia ada meter, kemudian kat sebelah meter tu dia akan ada cut out fuse, kemudian dia ada neutral link. Ni akan masuk ke meter lah, sama juga ni akan masuk ke meter. So yang ni, yang neutral ni dia akan tap kat sini, dia akan macam ada box tu, dia clip lah, dia akan pergi sini, pergi ke neutral. Ni N. Kemudian yang live ni dia akan tap lah salah satu. So biasanya dia akan bahagi-bahagikan. Contohlah satu baris tu ada 9 rumah. So kalau 9 rumah dia bagi 3, ada 3 lah. So akan ada 3 rumah ambil yang red, akan ada 3 rumah yang ambil yang yellow, akan ada 3 rumah yang ambil yang warna biru punya kabel. Kabel semua warna hitam sebenarnya. Cuma dia punya marking lah. Marking tu maksudnya red dia punya phase berbeza lah dengan yellow, dengan blue. Tapi sebenarnya colour kabel tu kalau awak tengok dekat luar sebenarnya semua warna hitam je. Cuma dia punya nama dia lah. Ada red, ada yellow, blue. So contoh yang ni kita ambil red. So dia akan tap lah sini. Dia akan tap terus pergi sini. Awak tak ambil ketiga-tiga. Kecuali kalau rumah awak tu memang guna elektrik banyak, awak ambil 3 phase. So 3 phase awak akan meter awak berbeza sikit lah untuk 3 phase. So akan ada 3 cut out fuse. So awak akan tap ketiga-tiga ni kalau 3 phase lah. Faham setakat ni? Dah lepas bahagian ni, so biasanya ni lah rumah-rumah dia akan ni lah, dia akan tap. Dia akan tap satu-satu, setiap rumah dia akan tap satu dia punya ni lah, daripada meter ni dia ambil daripada wire ni salah satu lah. Begitu juga setiap line sama juga, dia akan tarik sampai hujung. So that's why bila awak nak renovate rumah, awak nak panjangkan lagi rumah ataupun nak tambah depan lagi, so biasanya awak kena discuss dengan TMB dulu. Kalau dia melibatkan kena pindahkan awak punya meter awak. Sebab nanti awak nak kena movekan kabel, dia ada setengah orang dia main langgar je terus. Maksudnya wire tu biar je, dia akan masuk dalam rumah dia kan, sebab dia malas nak malas nak uruskan dengan TMB sebab dia lah biasanya kena bayar sikit untuk proses pemindahan tu. So sebab dia akan efek juga jiran-jiran awak bila awak nak movekan kabel tu lah. Sebab biasanya kalau bila awak nak tambah depan lagi, so nak kena kabel tu nak kena stopkan dulu supply untuk yang rumah lain. So benda-benda tu semua akan ganggu lah. So biasanya banyak setengah orang dia biasanya terus jalan je. Maksudnya kabel tu dia biar dalam, meter pun dia akan tersorok lah. So akan jadi isu lah benda tu. Okay, so ni contoh layout, ni standard layout untuk meter single phase kat rumah. So dia dah ada standard dia. So biasanya developer bila buat rumah untuk pemasangan electrical punya sistem, buat wiring untuk base untuk meter kat luar rumah, tu semua dah ada standard dia. So supplier bila dia nak pasang meter ni, nak sediakan tempat ruang untuk meter ni, dia kena make sure ni lah ikut yang standard betul lah. So biasanya wiring tu dia dah, sebab biasanya meter ni dia akan pasang last kali selepas kita buat installation wiring. So wiring dekat rumah tu, kata contohlah awak buat rumah awak, so once awak dah siap bangunan awak tu, then awak buat wiring pula. Meter tak ada lagi, meter semua tak ada lagi. Awak kena buat wiring dulu sampai DB, tanam dia punya road untuk pembumian. So then tarik kabel daripada DB tu, tarik keluar, then dia akan keluar dekat sini lah, bahagian sini. Dia dekat board ni lah. So board ni, katakan awak buat rumah awak sendiri, board tu awak kena ikut standard. Awak kena beli yang standard ni lah. So nanti once dah ready, wiring dah rumah semua dah okey, awak akan apply, mohon dekat TMB akan check, verify awak punya pandai awak dah okey, awak dah isi form semua dah complete urusan ni semua, dah dapat approval, then barulah TMB datang untuk pasang meter ni, dan juga ditariklah kabel supply lah.
So biasanya first awak kena buat wiring dalam rumah tu lah. Sama juga untuk rumah taman pun sama macam tu. Once dah complete semua barulah dia akan install meter ni. Meter ni jelas sekali lah. Ni untuk layout untuk 3 phase. Tadi single phase. Ni untuk 3 phase. So kalau tengok 3 phase lagi banyak lah kabel dia akan ada 7 kan. Sebab ni daripada supply dia akan ambil 3 dia akan masuk ni. Kemudian keluar pun 3. Ada 8 lah semua sebab ni masuk 4 red, yellow, blue, kemudian neutral, kemudian keluar pun sama. Yang keluar masuk ke rumah lah red, yellow, blue, neutral. So ada 8 meter. Ada 8 kabel lah. Dan kalau awak tengok dekat rumah ada setengah meter masih guna meter yang lama yang pakai piring pakai disk pusing. Macam rumah saya pun masih lagi disk, pakai disk. Tapi sekarang TMB dia dah pergi ke fasa, dia dah replace kepada yang digital punya lah. So digital dia punya feature lagi banyak lah. Dia awak boleh tengok penggunaan monthly, semua banyak lah dia punya ni kan, dia punya upgrade punya sistem lah. So dan ada juga yang guna prepaid meter. Tapi tak banyak kita jumpa. Belah-belah Lembah Kelang sebenarnya ada. Itu pun dia dah phase by phase dia dah remove balik. Dia dah back to normal punya digital meter dan juga smart meter. Daripada sebelum ni dia guna yang ni lah, yang prepaid. Yang prepaid ni dulu dia macam ni lah, macam apa? Awak pergi top up kat kedai, prepaid card tu, awak cucuk kat meter, baru dia ni lah. Lepas tu dia top up dekat meter. So meter tu adalah berapa baki, mungkin RM30 ke. Nanti penggunaan awak setiap hari awak perasan lah, dia kurang sampai dah sikit, nanti awak kena top up lagi. Kalau awak tak top up dia mati lah. Nanti itu yang banyak dekat belah-belah saya jumpa dulu. Saya pernah duduk kat KL, dia dekat belah-belah dekat Selangor lah, dekat Rawang. So dekat Bandar Country Home, dia ada meter tu dia guna yang prepaid punya. Tapi masalahnya, isunya bila guna prepaid ni, orang sekarang ni, orang Malaysia ni dia pandai, dia terror bab nak hack ni kan. So kad tu, prepaid card tu dia boleh orang kata boleh hack supaya dia punya value dalam tu tak habis-habis. So tak payah pergi top up pun kat TMB. So lama-lama TMB susah kan bila banyak salah guna. So sekarang dia dah buang dah. Dia dah remove dah feature yang untuk prepaid tu lah. So dah tak ada dah. Sekarang banyak lebih kepada smart meter ataupun digital punya meter, dan juga ni lah yang analog, yang lama punya lah, yang pakai piring. Kemudian kita tengok kepada demand estimation. So demand estimation ni maksudnya untuk rumah, jenis-jenis rumah, biasanya dia dah ada dah, TMB dah ada data dah. Berapa banyak kita guna sebenarnya kalau untuk rumah setingkat, rumah 2 tingkat, rumah teres, rumah semi-D. Dia dah ada dah dia punya average penggunaan elektrik untuk satu hari macam tu lah. So kalau tengok dekat sini, tengok untuk yang low cost punya flat ataupun rumah teres tingkat, average dia adalah maksimum demand ni adalah dalam around 2 kilowatt penggunaan elektrik lah. So ni average. Paling tinggi pun 3 kilowatt. Kalau rumah tu 2 tingkat, lagi banyak lah elektrik. So that's why rumah kecil-kecil ni elektrik dia murah je. Dia orang kata dia punya penggunaan elektrik pun rendah. Sebab ialah lagi besar rumah awak, pendawaian elektrik awak sendiri pun dah panjang kan. Awak dah bukan hanya peralatan elektrik, tak ada peralatan elektrik pun, awak punya pendawaian elektrik untuk satu rumah tu banyak. Awak kena tarik panjang. Lagi besar rumah, lagi sebenarnya tinggi dia punya penggunaan elektrik. Belum lagi ada perkakas. So rumah banglo lagi tinggi dia punya average lah, 7 kilowatt. Dan ni 12 kilowatt. Ni maksudnya total demand untuk rumah tu lah, maksudnya total awak jumlahkan. Lampu katakan 60 watt. Lampu ada katakan kat rumah tu ada 10 lampu lah. So 10 lampu, setiap lampu tu average power dia 60 watt. So 60 kali 20 lah katakan macam tu, ataupun 60 kali 10, 10 lampu. So 60 kali 10, 600 watt. So tu tak sampai 1 kilowatt lagi lah. Then mungkin awak ada kipas,
awak ada awak ada mesin basuh. So semua tu ditotalkan. Tapi bila dia kata average ni, maksudnya kita kat rumah kita tak guna semua. Kita guna, mungkin kalau dalam satu masa tu mungkin kita guna mesin basuh saja dengan ada lampu, kipas sikit. So tapi dia punya secara average-nya, inilah dia punya demand dia. Ni bergantung kepada jenis-jenis consumer tu lah. Ni untuk yang domestik. Domestik ni rumah-rumah lah. Kemudian kita ada juga data untuk ni lah, untuk yang shop lot. Untuk shop lot, dia average dia bergantung kepada jenis ni lah. Kalau 5 story, kalau 5 tingkat, dia jadi 40 kilowatt dah. Dia punya total demand dia. Ni average demand lah, average demand. Okay. Kemudian dari segi group diversity, diversity factor lah. So maksud diversity ni adalah kita tengok dulu kepada dia punya ni lah, dia punya definition. Group diversity is applied in the computation of unit, individual demand and group demand. So dia macam diversity ni maksudnya, daripada total demand kita, secara average-nya berapa dia punya total load dia, total demand dia lah. Contohlah awak jumlahkan untuk domestik ni, rumah pertama 2 kilowatt, rumah kedua 2.5, rumah ketiga mungkin ada 5 kilowatt. So awak jumlahkan semua, dapat semua tu, awak kena darabkan dengan diversity factor ni untuk dapatkan secara average-nya berapa dia punya group demand dia. Sebab kita nak tentukan group demand tu, individual demand yang daripada awal ni, yang daripada sinilah awak ambil dia punya nilai demand dia. So demand ni berdasarkan peralatan elektrik punya load lah, dia punya rating ni lah. Okay. Tapi kita nak kena tentukan juga untuk group demand. So ni penting untuk TMB lah biasanya, dia nak tentukan sebab dia orang kena check data supaya apa yang dia supply tak terlampau lebih daripada demand yang ada lah. Kadang dia waste lah, tenaga tu kita tak simpan kan. Dia kena guna terus. Kalau yang lebih tu bazir lah. So biasanya TMB akan supply elektrik, tenaga elektrik ni dia mungkin dalam 30% je extra daripada demand dia lah. Daripada demand dia. Okay, so ni contoh load detail untuk consumer shopping complex lah contohnya. Yang commercial punya lah, commercial building. So dia ada list-list ni. Dia ada fire pump, ada lift, ada car park. So semua benda ni dia detailkan dan dia dapat dia punya overall maximum demand dia. Total kilowatt dia adalah 4483. Tapi maximum demand dia calculate berdasarkan diversity factor lah. So dia darabkan 0.8. So dapatlah 3.586. Okay. Ya, ni lagi untuk yang ni lah, untuk detail untuk penggunaan untuk setiap jenis ni lah, untuk development area ni dia mix kan, campur-campur lah, ada bungalow, ada condominium, ada apartment, ada single story. Okay. Alright, so then ni contoh kalau awak nak build rumah dan awak nak install wiring kat rumah. So biasanya dia akan melibatkan beberapa step lah. So ni planning flow chart for building wiring installation. So contoh kalau awak ada rumah sendiri, awak buat rumah sendiri atas tanah, awak nak buat rumah sendiri dan awak nak install awak punya electrical wiring. So ni lah proses-proses dia sampai kita dapat supply. So biasanya first kali TMB akan buat site visit. Site visit, then awak kena prepare installation plan dan equipment specification. Tu semua plan tu semua dengan equipment specification awak kena detailkan, termasuk ni lah maximum load, jenis-jenis wiring, single phase ataupun three phase, awak nak macam mana kan. Kemudian once dah ada ni, awak kena submit dia punya form kepada TMB, termasuk dengan ni lah, installation plan dan juga equipment specification awak kena submit. Then once awak dah submit, ni form dia ni lah, domestic electricity supply application ni biasanya dekat TMB adalah.
Once awak dah submit ni, awak akan dapat approval bertulis lah daripada TNB. Then awak daripada situ awak kena prepare awak punya work schedule. Ni biasanya kontraktor dia dah ada dah template dia. Work schedule tu awak prepare kan. Then awak ni lah dah boleh start wiring lah. Buat wiring, dan biasanya supervision dia kena ada wireman. Wireman kena ada lah sebab dia nak kena endorse kan. Then once dah siap wiring dekat rumah tu, kena buat inspection. Inspection ni pun samalah, TNB akan hantar orang dia, akan check. Kalau kata kena ada buat kena fix apa benda yang tak okey, kena repair balik lah. Sampailah dah dapat approval lulus. Once dah lulus, barulah kita isi form G dan juga form H untuk kepada TNB lah. So then kita kena buat pembayaran deposit lah dan juga sign contract. Then once dah complete ni dua-dua ni, barulah TNB akan install meter kat kita. Dan once dah install meter, terus dia supply lah, dia provide supply lah, electricity supply kepada kita lah. Itu dia punya step-step dia lah untuk proses orang kata installation untuk electrical wiring dan juga dapatkan supply daripada TNB. Yang ini pun awak kena ingat jugalah dia punya proses ni. Okay, jelas Alright, so ni dah DB kalau kat rumah. Untuk residential ataupun building, ada dua jenis ni, yang metal ni ataupun yang plastik. Ni pun ada dekat rumah ataupun dekat shop lot banyak guna yang ni lah. So jenis DB dia ada dua, PVC dengan plastik cover ataupun metal clad lah yang cover. Okay, so dia boleh sama ada single phase DB, dia punya rating biasa ni lah, 30 ada, 40 pun ada, 60 pun ada. 60. Ataupun yang 3 phase. Yang 3 phase dia 30, 60 dan juga 100 dan 150. Dia punya rating lah. Dia punya rating. So rating current ni maksudnya current dalam voltage kita dapatlah total power berapa. Dia punya orang kata apa, penggunaan elektrik tu lah. Okay. So ni DB. So biasanya kalau kat rumah kita jumpa dekat depan lah. Dekat pintu masuk rumah, first kita akan jumpa. Mula dengan switch, bawah dia ada switch lampu lah. So masuk rumah first mestilah awak nak kena onkan lampu. So biasanya dia kena paling terdekat lah dengan pintu. So biasanya atas dia akan ada DB. Awak boleh tengok lah kan. Okay. So dalam DB ni, dia adalah komponen-komponen lain. Ada, kita panggil dalam ni komponen dia kita panggil protection device lah. Main switch, ERCB dan juga MCB. Okay. So ni dia. Ni contoh apa yang ada dalam DB. So yang first ni kita ada main switch. Nombor yang pertama ni main switch. So dalam ni pun ada fuse. Dalam main switch ni ada fuse. Biasanya kalau awak nak tinggalkan rumah awak lama-lama, biasanya kita kalau tinggal lama, contohlah awak nak pergi berhijrah luar negara ke ataupun nak pergi bercuti lama lah kan, contoh tinggal sebulan 2 bulan. So takkan awak nak biar elektrik awak on. So biasa mungkin awak dah clearkan peti ais, awak nak off semua. So kita boleh off kat sini je, main switch je. Awak just tarik tu, dia terus off lah, tak ada supply. Semua tak ada. So tak adalah charge elektrik. Kalau awak biar dia on, walaupun awak off semua switch, lampu semua tak nyala, tutup lampu semua, sebenarnya current masih circulate dalam sistem awak punya electrical wiring awak. Bila current circulate, automatic akan ada consumption dah, ada electrical consumption. So elektrik adalah. So bulan-bulan awak tak akan minimizekan lah. Kalau awak offkan dekat main switch, automatic tak ada langsung supply masuk. Off. So daripada meter memang stop terus lah. So awak memang ni lah. So tak adalah penggunaan elektrik. So mungkin minimal lah charge daripada TNB kan. Kalau tidak, kalau awak biar ni, mungkin awak semua switch awak off pun still akan ada elektrik kat penggunaan. Sebab apa? Dalam kabel tu ada arus mengalir. So akan ada charge lah. So kalau tinggal rumah lama, lagi bagus punya awak offkan terus main switch ni. So tu fungsi main switch lah. Kemudian kita ada RCCB, ERCB ataupun RCD. So nama dia tiga-tiga dia sama je. Fungsi dia sama. Sama ada RCCB, ERCB ataupun RCD. So ni
dia punya fungsi dia sama. So biasanya dia berada di sebelah main switch. So biasanya ni kita kena push monthly. Dia ada button push monthly. Supaya apa? Itu untuk protection lah. Protection kalau ada leakage dalam circuit kita, ada short circuit ke, dia akan automatic trip ni. Tapi kalau dia rosak, dia takkan trip. So takkan trip, apa jadi? Rumah boleh terbakar. So that's why kalau rumah yang lama yang terbakar biasanya disebabkan isu ni je. Sebab bila ada berlaku short circuit, RCCB ni ataupun ELCB ni dia tak berfungsi. Dia dah tak berfungsi, dah rosak kan. Tak berfungsi. Jadi dia tak protect lah awak punya electrical system awak. Jadi bila short circuit, awak punya electrical punya kabel awak tu akan overheat, dia akan panas. Panas dia start bila kabel tu terbakar. So kabel biasanya ada kat atas. So dia akan terbakar dulu dekat kabel kat atas, then lama-lama kabel tu akan terbakar. Akan bakar juga awak punya ni lah, dia punya beam kat atas kan, mungkin kayu kan. So bila dah start terbakar, kalau kayu dah terbakar, habislah, cepat je, sekejap je. Awak pun takkan sedar, dia bau dia sebab kat atas dia akan naik ke atas. So awak tak akan perasan. Kan bila dah besar barulah baru awak perasan, tapi dah terlambat dah untuk nak selamatkan. Inilah awak punya rumah awak. So that's why benda ni penting, kena push monthly. Tapi saya boleh cakap je, saya pun kadang-kadang terlupa kan. Kadang-kadang bila kita ingat barulah kita cuba push. Sebab apa? Bila kita push ni, kadang-kadang kat rumah tengah buat kerja, kita ada equipment kita yang sensitif kan. So kita nak tekan mungkin sayang. Sebab apa? Kalau off lagi, alamak mati, dia terus awak kena on balik. Dah efek mungkin kalau komputer, kalau mati mengejut elektrik, boleh rosak kan, boleh hilang data-data dekat komputer. So tapi itulah hakikatnya, awak kena sentiasa ni lah, cuba at least sekerap mungkin lah, tak adalah sampai push monthly lah. Sebabnya awak kena pastikan awak punya ELCB awak ni berfungsi. Sebab apa? Ni melibatkan nyawa lah. Sebab kalau ada apa-apa, dia akan terus trip kat sini. Kemudian lepas ELCB barulah pergi kepada MCB. Ni MCB. So MCB ni biasanya dia, setiap satu tu dia pergi kepada litar-litar akhir. Litar lampu satu. Litar lampu tu mungkin untuk bilik 1, bilik 2 ke. Lepas tu kemudian litar soket mungkin pergi ke aircon. Biasanya aircon ataupun water heater, dia kena ada MCB dia sendiri. So mungkin satu MCB ni untuk dia je. Kemudian MCB ni untuk aircon saja, aircon bilik depan. Mungkin MCB yang kedua ni untuk aircon yang bilik tengah. Contohlah. So biasanya untuk aircon, untuk water heater, dia sendirilah MCB dia. Dia tak boleh kongsi-kongsi dengan orang lain. Kalau untuk lampu, dia akan share banyak-banyak. Mungkin satu MCB ni ada 7 lampu, 3 kipas contoh. So dia akan share. Sebab dia lampu kipas je tak guna elektrik banyak, guna sikit je. Kemudian dalam ni kalau awak buka casing plastik ni, ada skru 2 ni kan, 1, 2. Kalau buka ni awak boleh buka cover DB ni lah. So dalam dia akan ada neutral punya bar dan juga earth punya bar. So maknanya sebab yang keluar daripada MCB ni hanya live saja, kabel live. So lagi 2 kabel, neutral warna hitam dengan earth warna hijau tu, dia akan keluar daripada sini. So actually yang ni pun sebenarnya ambil daripada ni lah, daripada apa? Earth ni ambil daripada bumi. Kita cucuk kat luar rumah kan, ada satu kat tanah, ada satu kotak earth. So yang daripada situ sebenarnya dia akan sambung ke sini. Sambung ke earth ni. Kalau tak ada earth kat rumah awak, katakan awak tak ada earth kan, tak pakai earth, apa jadi dekat awak? Dia akan jadi bila awak sentuh rice cooker je, awak kena short. Awak rasa ada elektrik. Sentuh peti ais, ada short elektrik. Sebab leakage current, sebenarnya leakage current ni sentiasa ada dekat equipment elektrik. Dia akan keluarkan sikit-sikit kan, dia akan release sikit-sikit. Jadi bila earth awak tak okey, problem ke, so biasanya dia akan effect ni lah, dia akan circulate dalam electrical wiring awak. So bila awak pasang je rice cooker contohnya, semua equipment yang ada metal body lah, awak akan start rasa ada electrical shock lah. Sikit, kadang-kadang sikit je, tapi sebab dia nak release kan, nak release pergi ke bumi. So bila awak sentuh, dia akan pergi lalu ikut awak lah pergi ke bumi. Tapi kalau lama-lama banyak, bahaya jugalah kan. Dan
apa kesan yang tak baik ini adalah kalau earth tak okey dekat rumah, awak punya barang-barang elektrik awak senang rosak, cepat rosak. So that's why penting lah, earthing ni penting. Bahagian earth ni. Kemudian yang neutral ni sebenarnya diambil daripada ERCB, sebab kat sini keluar daripada main switch ni dia akan masuk ke ERCB. ERCB ni ada dua kabel lah, live dengan neutral kan. Yang masuk daripada main switch ni sebenarnya ada dua kabel yang ambil daripada meter kat luar rumah. Sebab meter luar rumah kita kalau single phase kan ada dua kabel kan yang keluar daripada meter. So dia akan masuk dekat main switch. Main switch keluar ni pun dua kabel, live dengan neutral. So nanti yang masuk live dengan neutral dua kabel ni, yang keluar pun sama dua kabel. Lepas tu yang live akan pergi kepada semua ni, LCB ni akan sambung lah, dia pakai bar lah biasa. Dia pakai copper bar panjang, dia akan tap semua masuk. Semua akan merasa ambil seorang sikit. Kemudian yang neutral akan pergi kepada neutral bar kat sini. So nanti neutral ni lah akan sambung pergi kepada litar lah. Jelas Setakat ni faham tak? Ni asal. So saya kena tu, kalau awak tak faham saya kena ulang balik. So ni daripada meter, sekejap saya penting lah. Ni daripada meter. Yang keluar ni pun dia akan masuk ke sini. Yang keluar ni akan pergi sini. Dia akan tap semua masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. From meter. Kemudian kita ada yang neutral. Neutral pun sama, dia akan masuk di sini main switch. Yang keluar main switch akan masuk pergi ke ERCB. So yang keluar ERCB ni akan masuk kepada sini. Dia akan tap kat sini. Ni yang neutral. Kalau earth pula, warna hijau dia tak. Warna hijau. Warna hijau ni daripada ambil from earthing outside. Ni daripada luar rumah lah, dia ambil daripada luar rumah. Okay, so tu untuk DB. Ni komponen penting lah. Ni starting point sebelum masuk kepada awak punya electrical punya wiring awak lah. Okay, ni contoh untuk yang commercial punya lah. So dia lagi kompleks sebab dia guna 3 phase. So wiring, tapi konsep dia still sama. Still sama. Dia ada main switch, dia ada RCB, semua dia pakai ni lah. Dia orang kata apa, dia lebih komponen dia lebih ni lah, dia lebih mahal lah. Okay. Dan kita ada ni lah type of circuit protection. Circuit protection kita ada ni lah, yang kalau awak tengok kat DB ni kita ada apa, switch fuse ataupun nama lain dia panggil main switch lah. Main switch. Main switch. Kemudian kita ada MCCB ataupun nama lain ni lah yang dia punya fungsi sama, MCCB, ERCB, RCCB. So ni sama dia punya fungsi dia. Kita akan guna dekat ni lah, dalam DB jugalah. Dan dia punya rating dia sama ada 32, biasa 40, sekarang banyak 40, 60 dia tak ada ke 30. Dia punya current rating dia. Kemudian kita ada yang belakang ni 100 mA, 30 mA, lepas tu ada satu lagi rating dia 10 mA. 10 mA. Ni ketiga-tiga ni kita panggil dia sensitivity. Sensitivity dia punya, biasanya untuk lampu kita guna 100 mA dia punya ERCB dia. Maksudnya leakage current dalam litar lampu kita tu dia boleh sampai 100 mA baru dia trip. Kalau tak sampai tu dia still boleh ada, still orang kata apa, leakage current tu still boleh still acceptable lah. Tapi kalau untuk litar kuasa, litar yang pakai soket outlet, kita kena guna 30 mA. Lebih sensitif lah. So maknanya kalau awak punya equipment elektrik awak, barang elektrik awak tu dia ada problem dan dia ada leakage lah, leakage current, dan current tu melebihi daripada 30 mA, automatik dia akan trip lah dekat ERCB awak.
ataupun dekat MCB, dekat ERCB lah biasa. Sebab function ERCB ni nak earth leakage circuit breaker ataupun residual current circuit breaker. So biasanya dia akan compare antara input dengan output, current masuk yang in dengan yang current yang keluar, yang out lah, yang out ni dia akan compare, dia akan pastikan hampir sama lah. So kalau berbeza, berapa beza tu? So kalau beza dia lebih daripada range ni, berdasarkan kita punya setting ERCB kita lah, automatic dia akan trip untuk protection lah. So untuk soket, yang soket outlet kita kena guna 30 mA. So ni lampu lah, ni lamp, lighting circuit lah, lighting circuit ni biasanya soket outlet. Yang ini biasanya kita guna untuk water heater ataupun cooker, ataupun aircon pun boleh kot. Aircon tak perlu. Inilah biasanya yang critical, especially water heater lah. Sebab apa? Water heater kan kita untuk dekat bilik air kan, kita mandi-mandi kan. So kalau ada leakage tu besar, sebenarnya berbahaya untuk awak. Betul tak? Kan awak tengah mandi kena electrical shock. Ada yang banyak kes berlaku tu. So that's why dia kena lagi orang kata apa, lagi sensitif. So lagi kecil nilai ni lagi sensitif lah. Kalau besar nilai tu dia tak sensitif lah kan. Okay. Dan kemudian kita ada overcurrent miniature circuit breaker. So yang ini dia, yang MCCB, ERCB dan juga RCCB ni, fungsi dia nak check leakage current lah. Nak make sure current yang kita hantar daripada supply yang masuk kepada circuit kita dan keluar mesti sama, tak ada hilang. Kalau hilang pun inilah dia punya maksimum dia berapa, bergantung kepada jenis-jenis lah. Data lampu maksimum 100 je, data soket outlet 30 mA je. Yang water heater mesti maksimum dia 10 mA je, lebih je dia terus trip. So kalau bila awak guna peralatan elektrik, asyik-asyik trip je ERCB awak, maknanya awak punya peralatan tu ada masalah. Kena check. Tak boleh, kalau dia trip banyak kali kan, awak dah betulkan pun dia trip lagi, awak betulkan awak trip lagi, janganlah guna dah, jangan paksa kan. Kalau tidak nanti bahaya untuk diri awak lah. So tu untuk yang ni lah, yang overcurrent miniature circuit breaker ni, fungsi dia adalah untuk limit current kita. So setiap liter tu kan, kita kalau awak tengok dekat ni, setiap ni sebenarnya kalau awak perasan ada current ni 16, ni 20, 16 ampere, 16 ampere, 16, 20 ampere. So ada dia punya current, dan nilai ni awak yang tentukan. Bila awak design rumah, awak calculate dia punya peralatan elektrik awak tu, awak yang tentukan berapa value untuk awak punya MCB awak ni, miniature circuit breaker ni. Kita tentukan. Biasanya untuk lampu ni, kalau lampu awak guna current sikit je kan, awak letak sikit je lah dia punya, awak pilih yang value kecil lah untuk safety lah maksudnya. Sebab kalau kadang-kadang, kalau tujuannya apa, kalau kata tiba-tiba awak dah design, katakan dia punya maksimum dia 6 ampere saja, tapi tiba-tiba peralatan elektrik awak masalah, lampu awak problem ataupun kipas awak problem, dan dia draw current sangat-sangat tinggi, lebih daripada amount ni. So automatic awak punya MCB awak ni akan trip. Dia akan trip gantung satu je lah. So selamatlah. So kalau tak trip, apa jadi? Awak punya alatan elektrik awak akan rosak, wiring awak akan rosak, nak kena rewiring balik kan. So that's why benda ni orang panggil protection punya komponen ni adalah sangat-sangat penting. So biasanya dia punya setting macam mana? Untuk satu MCB biasanya kita boleh setkan satu MCB tu boleh pergi kepada 10 lampu dan kipas. Awak boleh fix lah, awak boleh arrange kan lah, tak semestinya kena 10 lampu saja ataupun kena kipas saja, tak. Awak boleh mix kan. Mungkin katakan MCB awak tu awak setkan untuk bilik pertama dan bilik kedua dan bilik ketiga. So bilik pertama ada 2 lampu, bilik kedua ada 2 lampu, bilik ketiga pun ada 2 lampu. Dah baru 6 lampu kan. Mungkin setiap bilik tu ada satu kipas. So 1, 2, 3, baru 9 kan. 2, 6 tambah 3, 9, baru 9 lampu. Dah 9, so mungkin ada bilik air. So bilik air mungkin awak nak setkan lain. Tapi biasanya design tu awak yang tentukan, awak yang arrange kan lah.
So biasanya contoh kalau macam saya ambil macam dekat rumah saya ambil bilik pertama dan bilik kedua tu satu MCB. So bilik pertama ada 2 lampu, ada kipas, kemudian ada toilet sekali kan. So bilik air pun satu lampu. Dan bilik kedua ada satu lampu dan satu kipas. So saya totalkan lah. So 3 dekat bilik pertama, toilet ada 1, 4, bilik kedua ada lagi 2, 6, ada 6. So 6 lampu tu saya setkan kepada satu MCB. So senang kita nak control. So at least kita tahu bila kita nak buat maintenance, nak tukar lampu ke, nak tukar kipas ke, nak repair kipas ke, kita just matikan MCB tu. Automatic tak ada supply dah dekat awak punya sistem inilah yang dekat bahagian yang awak nak repair tu lah, nak tukar lampu ke apa semua kan. So lebih safe. Sebab kan kalau tutup switch je tak menjamin pun awak betul tak ada current dalam tu, tak selamat pun. So that's why bila nak buat maintenance awak mesti tutup dekat MCB ataupun dekat DB lah. So untuk soket outlet pula kita boleh setkan supaya satu MCB tu ada 3 point je plug. So yang ini biasanya satu bilik tu kita memang biasanya kalau developer dia install rumah, dia buat wiring untuk rumah awak, setiap bilik tu dia bagi satu je. Satu kat bilik pertama, satu kat bilik kedua, satu bilik 3 dan kemudian satu kat ruang tamu, satu kat dining kan. Mungkin dapur je ada lebih sikit lah. So biasanya dia buat sikit. So kita lah yang kena tambah sendiri lah. So biasanya kalau macam saya buat supaya bilik pertama ada 3 soket outlet. Bilik kedua saya tambah lagi 3. Dan kadang-kadang kita kena ni lah, kita kena setkan. Okay, dekat ruang tamu mungkin kita kena banyak sikit kan. Banyak kan, 400 sekarang. TV lah, orang kata apa nak untuk charge handphone. So benda tu semua awak boleh setkan lah. Satu MCB dia biasanya kita lebih kurang 3 plug lah, 3 plug point. Kemudian untuk aircon mesti satu MCB, dia tak boleh share. Water heater pun sama, satu MCB, tak boleh share. Okay, so ni untuk protection punya komponen lah. Dekat DB, ini semua kat DB lagi. So ni contoh dia punya MCB lah dengan rating dia. Dia punya current rating dia ada single pole, dia ada double pole dan dia ada triple pole. Sekejap Okay, sorry ada orang call pula. Okay. So dia ada jenis. So biasanya kalau triple pole tu yang tadi awak tengok kan ada TPN, DBN dengan SPN. So SPN tu single pole lah. DPN tu double punya pole lah. So kalau double pole dia ada 2, boleh masuk, dia boleh control sekali 2 terus. So serentak lah dia kalau trip sekali 2 lah trip. Biasanya kalau macam 3 phase awak akan guna yang 3 lah sebab dia masuk 3 kan. Tapi kita biasanya kalau kat rumah ni biasanya kita guna yang ni lah, yang single pole lah. Ada dia punya rating dia ni ada satu, ada ni dia punya variation yang kita boleh guna. Tetapi bila awak nak buat rumah, awak nak buat installation untuk wiring kat rumah awak, biasanya kita cari apa yang ada kat kedai. Kan kita pergi kedai, tak semestinya awak jumpa apa yang awak nak, awak set katakan awak calculate, aku nak pakai 3. Tapi dekat kedai tak ada jual. Sekarang ni pun dekat kedai dia akan jual apa yang orang nak beli je. Yang banyak orang beli yang tu yang dijual banyak. Kan? So kalau awak pergi kedai awak tak susah awak nak jumpa macam 1M, 3M awak tak jumpa. 6M pun rare lah. Mungkin awak kena request lah kan. Ada mungkin kena tanya. Biasanya yang banyak 10M, 16M, 20M. Yang rating yang common, yang inilah yang ada, yang banyak orang beli. Yang banyak orang beli tu harga dia murah lah. So kita bila design pun sama, kita kena fleksibel lah. Tak semestinya kita pakai yang ni lah, yang orang kata apa ni, yang fix yang kita nak.
Okay, so ni untuk rating untuk MCB. Kemudian awak ada RCCB pula, dia ada dua nilai, 40 ataupun 60 lah biasanya. Dia sama, dia punya rating ni sama macam main switch. Main switch pun sama 40 ataupun 60. Sebab apa? TMB supply ke kita yang dekat meter tu, yang cutout fuse tu, dia ada dua nilai, 40 M ataupun 60 M. So sama juga yang masuk ke dalam rumah kita lah, 40 ataupun 60 M. Okay, so ni dari segi aksesori. Dari segi dia punya standard punya requirement lah. So kalau contoh untuk lamp, untuk fluorescent lamp yang menggunakan magnetic ballast, dan dia punya kehilangan kuasa dia tak melebihi daripada 6 watt, dia mesti equipped with a dry paper type capacitor. Ni yang awak punya lampu, yang fluorescent lamp tu lah, yang lampu pada floor tu kan, yang ada capacitor kat tepi tu kan, untuk panggil macam starter tu kan. So yang itu dia mesti kena equip dengan dry paper type capacitor. Biasa warna biru, look sinar. Banyak rumah kita kat Malaysia ni banyak guna tu. Lampu dia putih kan. Kemudian kita ada fluorescent lamp yang using electronic ballast ataupun high frequency electronic ballast. Dia tak perlu capacitor. Ni ada type-type dia lah. Kemudian outdoor domestic lamp installation shall use a weatherproof dan waterproof lamp. Kalau kita nak install lampu kat luar, mesti kita kena guna yang weatherproof. Tak boleh guna yang biasa ya. Kadang-kadang kat kedai makan kan dia guna yang biasa je kan. Dia beli yang lampu yang fluorescent lamp biasa tu, saya tak tahu macam mana dia cover supaya tak kena air. Saya tak pasti macam mana kan. Tapi bahayalah sebenarnya. Dari segi safety tak selamat lah kan. Kecuali kalau awak nak pakai temporary, ni tak, dia terus pakai kat situ kan, letak lampu warna-warni, warna orange, warna biru, warna merah, supaya daripada jauh awak kalau awak berjalan dengan family awak, daripada jauh nampak dah, tu kedai makan, boleh, dari jauh dah nampak, boleh singgah kan. So dia nak tarik kita punya ni lah, attention kan. Tapi dekat luar dia mesti guna waterproof, safety lah. Sebab apa? Elektrik dengan air tak boleh kawan. Kalau ada elektrik, tiba-tiba ada air, awak boleh senang kena electrical shock. Kemudian untuk submerged light, ni kalau lampu-lampu nak pasang lampu dalam air. Biasa kolam renang kita, bawah air kita nak pasang ni kan, rumah-rumah awak, kata rumah awak ada kolam renang, nak pasang lampu bawah dia. So mesti kena 12 volt dia punya voltage dia. Dan dia kena waterproof lah. So dia kena, awak kena step down lah, maksudnya daripada 230 volt AC pergi kepada 12 volt AC. Okay, ni untuk yang lampu lah. Kemudian lain-lain aksesori macam electric water heater. Ni water heater yang dekat toilet lah kan. Kita nak pasang water heater, kita boleh orang panggil apa, kita boleh bagi kepada dua jenis lah. Ada dua jenis. Satu yang instantaneous, yang selalu awak jumpa instantaneous lah. Kalau dekat Malaysia ni banyak guna instantaneous. Yang maksudnya air masuk, dipanaskan terus keluar kat awak. Satu lagi yang store water heater, yang pakai storage punya. Kita panaskan dulu air dalam storage, simpan air panas dalam storage. So bila awak nak guna, awak just buka pipe terus panas. So biasanya macam tu rumah-rumah yang ada storage punya, biasanya dia ada dua pipe masuk. Daripada ada hot and cold. So daripada tu dia akan mixkan lah. Dan baru awak boleh adjust supaya nak berapa panas, nak berapa sejuk. Awak boleh adjust lah dia punya pipe dia. So dia ada dua lah pipe. So biasanya ada water storage ni, water heater storage ni biasanya dia kena piping ni dia kena modify lah supaya dia ada hot and cold punya. Biasanya macam hotel pakai macam tu kan, awak boleh adjust nak berapa panas, nak sejuk saja awak tutup je pakai panas, dia boleh adjust lah. So biasanya kalau macam rumah-rumah yang kawasan beriklim sejuk pun sama, dia guna storage. Sebab apa? Lebih jimat lah sebenarnya daripada awak pakai yang instantaneous. So kita punya water heater ni kita ada dua jenis. Satu yang instantaneous dan satu lagi storage punya water heater lah. So untuk instantaneous water heater, dia mesti equip dengan two pole control switch. Kena two pole control switch maksudnya neutral dan juga awak punya live awak tu awak kena masuk kepada control switch MCB lah. Dan juga its own residual current device. Lepas tu dia kena ada
sendiri punya ERCB. So maksudnya apa? Daripada DB awak, contohlah DB awak ada MCB, ni MCB awak katakan, ni dekat DB MCB DB, DB. So yang keluar ni daripada DB, satu lagi dia ambil daripada neutral lah. Dia akan pergi kepada satu box, satu DB lagi, small DB lah. Ni kita panggil small DB untuk water heater. Small DB ni dalam ni ada ERCB dan juga MCB awak. Ada ERCB ni 10 mA yang sensitivity dia. Kemudian awak ada MCB. Dia kena ada khas. Dia masuk ke sini lah. Sudah ada khas. So daripada yang keluar daripada sini barulah pergi kepada water heater. So that's why biasanya untuk yang water heater ni, dekat luar toilet mesti ada satu lagi DB box kecil. Tapi ada je kalau awak panggil orang install, dia terus direct je, terus pasang plug je dekat terus. So tu bahayalah kat safety. Sepatutnya dia kena ada satu DB, ada ERCB yang 10 mA punya sensitivity, kemudian barulah ni lah pergi kepada MCB dan juga water heater awak. So dia mesti ada tu lah. So untuk external water heater ni dia mesti equip dengan ERCB dan juga ni RCD lah, sama je function dia dan juga MCB. So storage water heater pula shall be installed with an isolator dan juga its own residual current device. So RCD masih kena ada. So biasanya untuk storage ni dia ada boiler lah kadang-kadang dia, ataupun dia pakai heating coil lah untuk panaskan, kemudian dia kena isolate. Sebab dia tank tu besar lah, tank tu untuk simpan air kan. Kemudian water heater yang melebihi 3 kW dia punya rating ni lah, mesti permanently connected to 20 ampere ataupun 30 ampere rated circuit breaker. So MCB awak yang dekat DB ni dia mesti sama ada 20 ataupun 30. Kalau lebih daripada 3 kW lah. Kalau kurang daripada 3 kW, kalau kata 1 kW ke 1.5 kW ke, then awak boleh guna yang kurang daripada ni lah, mungkin 16 ampere boleh. Okay, setakat ni faham Jelas Kita dah menjejaki 2 jam Okay setakat ni saya tengok takut ada yang berpindah-pindah ni, saya kesian pula awak ni. Setakat ni faham Okay. Tak dengar suara, awak angguk je, saya tak boleh nak assume angguk tu tak setuju ke? Faham. Okay, barulah tu. Alright, okay, so awak kena pastikan benda ni. Ni kalau ada water heater lah. Kemudian kalau kita ada electric cooker. Ni kalau dekat rumah, setengah rumah dia ada electric cooker. Yang ada oven tu, yang ada grill punya function kan, dia guna elektrik. So dia akan guna elektrik tinggi. So sama juga konsep dia. So kalau dia exceed 3 kW, dia mesti kena ada dia punya circuit dia sendiri dengan MCB dekat DB tu mesti 30 ampere. Terus letak je, kalau ada electric cooker je, beli terus yang 30 ampere, senang, tak payah pening. 30 ampere punya MCB. Dan ataupun fuse lah, sama ada fuse ataupun circuit breaker, tak kisahlah, salah satu lah kan, awak guna circuit breaker lah, senang MCB. Dengan isolator switch untuk ni lah, untuk separate. Dan kemudian cooker and cooker control unit tu, untuk cooker control unit awak boleh guna 13 ampere punya socket outlet. So biasanya kalau cooker ni dia ada separate 2 kabel. Satu dia guna untuk yang control unit dia elektronik lah, elektronik, dia boleh guna socket outlet yang biasanya awak boleh pasang kat socket outlet je, sebab dia untuk ni lah, untuk timer, untuk panggil yang keluarkan current tu, untuk yang keluarkan spark, untuk awak onkan awak punya gas punya cooker dekat dapur atas tu, awak guna spark kan. Biasa kalau kat rumah awak pakai tu boleh, awak pakai yang electric current punya starter, dia nyalakan api, baru awak buka, baru nyalalah api kat dapur. So yang tu boleh guna 13 ampere punya socket outlet biasa. Tetapi untuk yang macam oven, untuk grill semua tu, dia mesti guna yang ni lah, 30 ampere punya circuit breaker. Separate punya circuit, tak boleh share. 2 or more cooker appliance may be installed in the same room within a
a distance of 2 meter. Kena jauh, jarak dia 2 meter. Alright. Okay, so ni untuk electric cooker lagi. Untuk motor pula, ni motor. Kalau contohlah kat rumah awak nak pasang gate, awak nak pasang automatic gate, so kena ada separate juga, sama juga. Dia mesti ada separate punya MCB, dia mesti kena, ataupun water heater, water pump untuk swimming pool lah. So kalau dia tak exceed 2238 watt, awak boleh guna yang ni lah. Tapi kena guna soket outlet yang 15 ampere punya soket outlet. Kemudian the motor starter shall be of direct online type with appliance together with connector. Overload relay dan juga on off control kena adalah, kena install. Yang biasa yang button yang tekan, dia baru touch kan, contactor untuk on Tapi kalau tiba-tiba electric off, bila elektrik dah okey balik, dia takkan on. Awak kena tekan balik untuk on kan. So kena guna yang tu lah untuk ni untuk case safety lah, safety. Okay, so tu untuk electric motor. Kemudian electric bell. The circuit shall have a push button switch dan juga AC DC transformer untuk convert lah daripada AC kepada DC untuk electric bell. Ceiling fan shall conform to clause 21.101 Malaysia standard lah. Tapi biasanya untuk ceiling fan ni, kipas ceiling ni kita guna sama juga untuk guna litar lampu juga. Kita mix dengan litar lampu lah. Cuma dia tak, dia mesti kena ada earth juga, kena connected, lepas tu kena ada standard dia sebab dia kena untuk safety kan. Sebab banyak kes kipas jatuh lah. Sebab apa? Dia tak pasang security lock dia. So benda tu semua kena ada. Kena follow dia punya ni lah, standard ni. Kena ada suspension ni lah. Okay, so habis part ni. Ya, tengok berapa banyak ni saya. Tak habis ni, 2-3 minggu tak habis ni. So kita tengok sikit lah circuit. Then kita boleh orang kata apa, awak boleh berehat lah. Okay, so kita tengok jenis circuit. So dalam electrical circuit, lepas DB, then lepas MCB lah, dia akan terus pecah kepada litar-litar. Ada litar-litar lah. So litar ni kita boleh panggil ada 2 jenis litar lah. Litar lampu dan juga litar kuasa. Litar lampu ni biasanya dia mewakili, dia include lampu, kipas. Ni kita panggil litar lampu ni litar yang fix, yang tetap, yang tak berubah lah, yang tak berubah. So water heater pun kita boleh consider dia sebagai litar lampu lah. Cuma dia akan ada separate punya separate punya MCB dia sendiri, dan dia kena ada ELCB dan MCB yang next punya lah, di luar bilik air lah. Okay, so inilah kita ada electrical, dia punya apa tu, untuk electrical source ni kita ada lighting, kita ada ceiling fan, kita ada socket outlet, switch socket outlet 13A, kemudian kita ada switch socket outlet yang 15A. So apa beza dia antara kedua-dua ni, 13A dan juga 15A? Awak boleh lihat dekat dia punya bentuk soket dia. Yang ini bulat kan, 15 ampere ni soket dia bulat-bulat. Yang 13 ampere petak. Tapi kadang-kadang kat rumah ni ada je yang degil orang yang awak panggil wireman yang install wiring ni, dia tak tahu pun, dia memang melasah je. So dia guna juga untuk yang 15 ampere ni, dia guna juga yang ni. So that's why kadang-kadang awak punya soket awak terus cair, cepat rosak. Sebab 15 ampere ni dia punya tu lagi ni lah untuk sustain high current lah. Kemudian lagi kita ada juga water heater, aircon, electric motor, exhaust fan, cooker point. So yang ini semua untuk ni lah electrical load. Kemudian kita ada yang satu lagi portable appliance yang kita kena pasang soket. Sebab yang ini, yang awal ni, yang ini fix kan. Okay, load ni water heater, aircon, electric motor, exhaust fan, cooker ni semua dia fix. Dia tak ada plug, sepatutnya dia terus kita pasang terus ke wiring. Dia tak boleh orang kata apa dia bukannya kita cabut pasang tak dia fix lah.
Manakala yang portable appliance ni macam TV, radio, washing machine, komputer, ni semua kita panggil dia macam subload lah. Kita boleh cabut-cabut. Kita boleh, dia ada plug kan, kita boleh cabut, tak pakai kita cabut. Nak pakai kita pasang balik. Tak pakai balik kita remove balik daripada electrical wiring kita lah, melalui soket lah kan. So biasanya okay. So ni simbol-simbol. Okey. Simbol-simbol ni lah yang awak kena guna bila awak nanti yang untuk yang lab awak kan. Kan bila awak dah lukis layout rumah awak dah buat layout rumah awak, then kemudiannya awak nak kena masukkan electrical load. Itu yang week yang kedua. Kan awak nak kena letak electrical load. So electrical load ni, simbol dia inilah dia. Awak kena guna simbol. Ini basic electrical symbol layout untuk yang awak lukis dalam AutoCAD tu. Once dah ada layout rumah, awak nak masukkan load tu, awak nak arrangekan load ni kat mana, inilah dia awak kena guna. Untuk kipas, ini dia kipas ni dia kena. Okay, untuk yang apa ni, untuk kipas ni, ni sebenarnya dia hitam ni. Hitam. Betul sama. Black. Dia macam itulah simbol dia. Itu betul kan kemudian dia color. Kalau untuk yang socket outlet, kalau yang apa ni, yang 13 ampere dia macam ni. Tapi kalau yang 15 ampere, kalau dalam lukis tu kan awak print tak color pun sebenarnya. So just hitam sebenarnya. Ni boleh hitam lah. Boleh dark kan dia. Dark kan dia. Tapi simbol dia sama macam ni. Ni untuk socket outlet. Ni dia siap bagi tahu mounting height dia. Maksudnya ketinggian dia berapa. So kalau lampu, biasanya lampu dan kipas ni ikut ceiling level lah dekat atas kan. Kemudian dia punya switch dia ataupun socket outlet ni dia sama ada 300 mm daripada lantai ataupun 1.450 daripada lantai. Ni level mata kita lah biasanya ataupun 300 mm ni kat bawah lah socket outlet. Tapi kebanyakannya sekarang orang banyak buat tinggi lah. Tapi kalau macam tengah rumah masih dia boleh letak bawah lah. Cuma kadang bawah ni isunya kalau ada budak kecil tu yang bahaya lah. Kemudian kita ada aircon point. Ni simbol dia untuk aircon. Sama ada kita boleh guna salah satu lah. Kemudian untuk switch. Switch ni kan biasanya switch ni kan yang control ni kan. Control lampu dan juga kipas. Lighting point ni pun kita ada. Ni lighting point. So biasanya kalau kata awak ada lampu terus lampu fluorescent ke benda floor kan. Kita terus boleh buat simbol macam ni. Panjang macam tu kan. Ni lampu ni lah, lampu kita punya lampu fluorescent. Kemudian yang switch ni one way switch. Ni kita ada two way switch, kita ada one way switch. One way switch ni maksudnya kalau yang satu ni satu gang, ni kalau tak tulis apa-apa ni maksudnya satu gang lah. Satu gang tu maksudnya switch ni. Awak ada switch, ada satu dia. Itu. Satu lah. So simbol dia macam ni lah, simbol dia yang pertama. Lepas tu kalau yang ni 2G. So maksudnya apa? Dua gang. So maksudnya apa? Kalau satu switch dia macam ni juga. Sama je. Tapi ada dua switch. Mungkin satu kontrol lampu, satu kontrol kipas. Faham? Okay so begitulah seterusnya. Kalau 3 gang, ada 3 lah switch. 1, 2, 3. So senang. Maksudnya kadang-kadang setengah orang tak nak banyak-banyak kan switch kan. Kadang-kadang dekat satu tu awak nak kontrol semua. So awak boleh je terus pakai satu je, maksimum kita ada 5 gang. Tapi kadang-kadang biasa awak jumpa boleh 3 lah, biasa susah nak jumpa dah. Yang 4 pun ada, 4 kadang ada 4. 2 atas, 2 bawah. Awak boleh ni lah. So biasa untuk kontrol, so dah ketinggian dia ni dah set lah. 1500 mm. Dia tinggi sikit daripada soket. Maksudnya biasanya soket outlet ni akan ada kat bawah switch lah. 50 mm bawah daripada switch. Ni untuk two way switch, dia simbol dia macam ni. Untuk switch intermediate dia dihitamkan ataupun merah lah, kalau boleh color dia merah lah. Kemudian heater point macam ni, point heater. Water heater ada simbol lah, kena tulis lah WH kalau awak ada water heater. Tapi simbol macam ni. Inilah yang awak kena letak nanti dalam layout awak nanti bila nak masukkan electrical load. Awak kena guna simbol ni. Wajib guna simbol ni. Kemudian exhaust fan, distribution board, ni dia punya simbol. Dan dekat luar rumah ada TMB meter,
Inilah dia punya simbol dia lah. Okay, so ni basic electrical symbol schematic. So ni kalau setiap satu tu ni bila awak nak lukis single line diagram, kalau untuk yang week ketiga awak kena lukis single line diagram. So kena ada ni, kena ikut simbol ni. ERCB, RCCB, inilah simbol dia. Earth chamber, inilah simbol dia. MCB, inilah simbol dia. Switch fuse ataupun main fuse, main switch, inilah simbol dia. Ini dekat luar rumah kita ada meter, TMB meter. Inilah simbol dia, ada meter, ada neutral link dan juga cutout fuse. Alright, so ni basic simbol lah. Ni dia punya standard simbol daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Yang awak boleh guna lah. Alright, so ni example untuk schematic diagram ataupun kita panggil single line diagram lah. So atas kita ada yang tetap. So biasanya yang tetap ni macam aircon, water heater tu fix. So sekarang ni kalau dalam standard Suruhanjaya Tenaga, kita mesti separatekan lita yang kita kena separatekan dia punya ERCB lah. So kalau awak tengok kat sini, sekejap saya buka color. Kalau awak lihat, ni satu ERCB, ni satu lagi ERCB. Satu ERCB. ERCB yang pertama ni, dia guna 100 mA. Biasanya dia untuk lita-lita yang tetap. Lita lampu, lita aircon, lita water heater, kita akan guna yang ni. So maknanya dekat DB awak, mesti ada satu main switch dan kena ada dua ERCB. Satu ERCB akan pergi kepada lampu, kipas dan juga lita-lita lain yang lita tetap. Lita tetap ni yang tak ada soket outlet lah, yang fix macam aircon, water heater. Tu semua satu ERCB lah. Kemudian satu lagi dia akan pergi kepada lita yang temporary, yang tak tetap, yang pakai soket outlet lah macam TV, radio, mesin basuh, tu semua kita panggil lita yang tak tetap. So dia akan guna ERCB yang 30 mA. Lebih sensitif lah. Yang ini dia guna yang 100 mA. Okay? Faham So ni standard. So mesti bila awak buat design nanti pun awak kena separatekan benda ni. Kena separate kepada dua ERCB ni. Ataupun RCD lah, tak kisah kan. Dia orang kata apa, dia fungsi sama tapi nama dia lain sebab dia punya mechanical konsep dia berbeza sikit lah, tapi fungsi sama. Kemudian barulah pergi kepada MCB, ni simbol-simbol MCB lah, dan barulah lita-lita. Ni jenis kabel dia, dia ada jenis kabel lah. So kalau aircon biasa kita guna 4 atau 4 mm dia punya size kabel. Yang untuk lampu kipas kita guna 1.5. Ni kecil lah. Untuk soket outlet kita ada dua pilihan lah bergantung kepada load dia. So kita boleh guna 2.5 ataupun 4 mm. So ni kita panggil dia single line diagram. Nama ni lah. Single line diagram. So biasanya bila kita design rumah, design electrical circuit kita dan kita nak hantar ke TMP tu, inilah dia punya wiring schematic dia ataupun single line diagram. Kita hantar ni lah yang complete-nya. Ni yang untuk atas ni lighting ataupun general power circuit lah. Ni power circuit untuk socket outlet. Okay, so faham cakap ni? Boleh hadam lah.